Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu kita dalam satu program syarahan perdana Profesor Adjung Siri Pertama Anjuran Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat Universiti Sultan Azlan Shah. Yang amat berbahagia, Orang Kaya Bendahara Sri Maharaja Jeneral Bersara Tan Sri Datuk Sri Dr. Muhammad Zahidi bin Haji Zainuddin, Pro-Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah, yang berhormat Profesor Adjung Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir, Merangkap Pengerusi Malaysia Airports Holdings Berhad. Yang amat berbahagia Profesor Adjung Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Merangkap Pengerusi Institut Kefahaman Islam Malaysia IKIM. Yang berbahagia Datuk Khalid bin Haji Ahmad, Pengerusi Lembaga Pengarah USAS Berhad. Yang berbahagia Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, Pengerusi Lembaga Pengarah Universiti Sultan Azlan Shah, ahli-ahli Lembaga Pengarah USAS Berhad dan Lembaga Pengarah Universiti Sultan Azlan Shah. Yang berbahagia Tan Sri Profesor Datuk Dr. Nordin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah. Yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Hal Ehwal Pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Yang berusaha Dr. Anas bin Mat Yusof, Timbalan Naib Chancellor Pentadbiran dan Keuangan Universiti Sultan Azlan Shah. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Muhammad Amin bin Mat Idris, Dekan Fakulti Pengurusan dan Teknologi Maklumat Universiti Sultan Azlan Shah, merangkap pengarah program syarahan perdana Profesor Adjung Siri yang pertama, Esko-Esko Kerajaan Negeri Perak Darul Rizwan dan para peserta yang bersama-sama kita pada hari ini. Platform yang kita gunakan ini merupakan webinar Zoom yang dipancarkan secara langsung melalui YouTube USAS TV Media dan Facebook rasmi Universiti Sultan Azlan Shah. Untuk makluman semua, para peserta hanya terhad kepada mendengar informasi yang disampaikan, manakala audio dan video tidak akan dibuka. Sebarang pertanyaan perlu ditulis di ruangan Q&A platform ini. Seterusnya, dijemput Al-Fadil Ustaz Muhammad Anwar bin Basir untuk mengalunkan bacaan doa. Dipersilakan. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahim, Ya Ghaffar, ampunilah kami, kedua ibu bapa kami, guru-guru kami dan seluruh kaum muslimin dan muslimat yang masih hidup atau yang telah meninggal dunia. Limpahkanlah kepada mereka, Ya Allah, segenap keselamatan dan kesejahteraan. Ya Allah, Ya Karim, Ya Aziz, sesungguhnya kami berhimpun pada hari ini bagi menyatakan kesyukuran di atas kurniaan-Mu yang tidak ternilai. Jadikanlah kami hamba-hamba-Mu yang sentiasa bersyukur di atas seluruh nikmat-Mu. Sesungguhnya Engkau Maha mengetahui bahawa kami di sini ingin menimba ilmu-Mu yang sangat luas bagi mengembangkan potensi diri kami menjadi hamba-Mu yang Engkau redai. Berkati dan rahmatilah majlis kami ini. Kurniakanlah kepada kami khazanah ilmu-Mu. Sinarilah hati-hati kami dengan cahaya dan hidayah-Mu. Semoga dengannya kami mudah menerima dan menghayati serta mengamalkannya dalam kehidupan di dunia ini hingga tibanya hari kiamat. Ya Dzal Jalali wal Ikram, kurniakanlah kepada kami kesihatan jasmani, kecerdasan intelektual, ketenangan emosi dan kekuatan rohani. Semoga dengannya kami mampu mendepani cabaran, berdaya saing dan mampu mengangkat martabat diri, keluarga, masyarakat dan negara. Ya Allah, Ya Fattah, Ya Alim, berikanlah kekuatan kepada kami untuk mencapai kejayaan dan kemajuan diri. Anugerahkanlah kepada kami kehidupan yang lebih berkualiti daripada hari-hari sebelumnya. Tinggikanlah darjat kami di sisi-Mu
dengan keilmuan dan kecintaan serta terus berjuang dengan penuh keikhlasan untuk berbakti terhadap agama, bangsa dan negara. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al Allahumma fina wa la ma'ana wa la man yatba'una shaqiyyan wa la matruda wa la mahruma. Allahumma ja'al khaira a'marina akhirahu wa khaira a'malina khawatimahu wa khaira ayyamina yawma nalqaka fih. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terima kasih Al-Fadhil Ustaz. Syarahan perdana Profesor Adjung siri pertama ini merupakan julung kali diadakan di Universiti Sultan Azlan Shah. Syarahan bertajuk Integriti dalam Sektor Korporat ini bakal disampaikan oleh Yang Berhormat Profesor Adjung Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir. Beliau akan kongsikan kepakaran dan pengalaman yang luas dalam bidang pentadbiran dalam sektor awam dan juga korporat. Maka dijemput Profesor Dr. Abdul Latif bin Saleh iaitu moderator yang akan mengelolakan syarahan perdana pada hari ini. Profesor Dr. Abdul Latif merupakan Ketua Jabatan Pasca Siswaza Penyelidikan dan Perundingan Universiti Sultan Azlan Shah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Hadirin yang dihormati, sepanjang sesi syarahan yang akan berlangsung selama 45 minit, anda boleh menulis sebarang pertanyaan di ruangan khusus Q&A yang ada pada platform ini. Baiklah, dengan ini saya menjemput Yang Berhormat Profesor Adjung Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir untuk memulakan syarahan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih yang bahagia Dr. Profesor Latif. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang amat berbahagia, Orang Kaya Bendahara Seri Maharaja Jeneral Besara Tan Sri Datuk Seri Dr. Muhammad Zahidi bin Haji Zainuddin, Pro Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah. Yang amat berbahagia, Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid, Profesor Adjung Universiti Sultan Azlan Shah, merangkap pengurusi Institut Kefahaman Islam Malaysia. Yang berbahagia, Datuk Khalid bin Haji Ahmad, pengurusi Lembaga Pengarah Usas Berhad. Yang berbahagia, Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, pengurusi Lembaga Pengarah Universiti Sultan Azlan Shah. Ahli-ahli Lembaga Pengarah Usas dan Lembaga Pengarah Universiti Sultan Azlan Shah. Yang berbahagia, Tan Sri Profesor Datuk Dr. Nordin bin Kardi, Naib Chancellor Universiti Sultan Azlan Shah. Bahagia Profesor Datuk Dr. Wan Sabri bin Wan Yusof, Timbalan Naib Chancellor Akademik dan Haiwal Pelajar Universiti Sultan Azlan Shah. Berbahagia Dr. Anas yang berusaha, Profesor Madya Dr. Muhammad Amin, Esko-esko Kerajaan Negeri dan para peserta yang saya kasihi sekalian. Pertama sekali,
saya ingin mengucapkan terima kasih atas jemputan untuk saya menyampaikan syarahan USAS pada pagi ini. Tuan-tuan dan puan-puan, tajuk yang diberikan kepada saya pada pagi ini ialah integriti dalam sektor korporat. Integriti adalah isu yang relevan sepanjang masa. Biar dalam organisasi mana sekalipun dan pada peringkat apa sekalipun kita berada, integriti adalah satu perkara besar yang mesti diberikan perhatian. Bukan sahaja oleh pemerintah, tetapi semua orang. Ia adalah isu rentas bangsa, rentas agama, rentas masa, rentas profession, dan rentas manusia. Kerana biar apapun nama atau istilah yang kita berikan, dalam kehidupan kita, kita memerlukan sebuah kehidupan yang baik dan mengelakkan sebarang bentuk kejahatan, penyelewengan, penyalahgunaan kuasa, dan perkara-perkara yang memberikan keburukan dalam kehidupan kita. Kejahatan akan merosakkan kehidupan manusia, sama ada kita sedari maupun tanpa kita sedari. Ia membakar dalam diam seperti api dalam sekam. Dalam setiap agama, konsep integriti ini ditekankan dalam bentuk kehidupan manusia. Sebagai contoh dalam tradisi agama Islam, integriti sangat dikaitkan dengan aspek kehidupan kita sebagai seorang insan yang dilengkungi dengan sifat-sifat yang baik seperti amanah, ikhlas, iktimal, istiqamah, salamah, dan lain-lain lagi. Di mana keseluruhannya itu membawa konotasi sebuah kehidupan yang baik dan ciri-ciri yang diperlukan dalam kehidupan seorang manusia. Sebagai contoh, gelaran Al-Amin yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebenarnya satu game changer di zaman itu. Kerana sifat Al-Amin di kala itu sangat-sangat diperlukan dalam kehidupan masyarakat jahiliah yang kehidupan mereka penuh dengan penipuan, penuh dengan kejahatan, tidak ada nilai-nilai tamadun yang baik. Untuk membincangkan tentang integriti dalam sektor korporat pada hari ini, saya membahagikan syarahan kepada beberapa bahagian. Pertama, definisi dan konsep asas integriti dalam sektor swasta. Yang kedua, senarai garis panduan berkenaan integriti dan tadbir urus sektor swasta. Yang ketiga, beberapa contoh kes yang boleh kita jadikan rujukan. Dan yang keempatnya, bagaimana kita melihat punca dan mentaliti dan budaya kerja. Dan akhirnya, saya membawa kepada
tentang pemantapan integriti di Malaysia. Saya bawa perkara yang pertama, iaitu definisi dan konsep asas integriti dalam sektor swasta. Kita akan temui banyak definisi atau penerangan tentang maksud atau cakupan integriti, sama ada secara umum maupun yang khusus dalam konteks sektor korporat. Namun, terlebih dahulu izinkan saya untuk melihat dan untuk memperincikan terlebih dahulu apa yang kita maksudkan dengan integriti ini. Ramai kita mendengar setiap orang membicarakan tentang integriti dalam sektor korporat, sektor awam, dalam bidang politik, dalam hubungan sosial, dalam kehidupan seharian. Apa yang kita maksudkan sebenarnya tentang integriti ini? Dari segi istilahnya, integriti adalah sesuatu yang boleh dianggap baru sebenarnya dalam perbendaharaan Melayu. Ia diambil dari perkataan Inggeris, integrity, yang dari sudut etimologinya merupakan perkataan yang dipinjam dari bahasa Latin integer. Secara literalnya, integer bermaksud whole ataupun keseluruhan dan menjadi integritatem atau secara normatifnya dipanggil sebagai integritas yang membawa konotasi bahasa Inggrisnya soundness, wholeness dan completeness. Maknanya suatu yang dianggap keseluruhannya secara mutakamilnya, yang sesuatu penilaian yang perlu kita lakukan bukan hanya bersifat juz'i ataupun yang hanya bersifat dari segi serpihan-serpihan dalam kita membuat penilaian kepada sesuatu perkara. Namun dari segi kontekstualnya, istilah ini membawa maksud purity, correctness, blamelessness. Ya, maknanya ia juga membawa tentang kesucian, perkara yang betul dalam diri seseorang itu. Dan yang menariknya juga ialah istilah ini mula dipakai dalam perbendaharaan bahasa Inggeris pada sekitar abad ke-15. Dan kita tidak pasti bilakah istilah integriti mula diperkenalkan dalam perbendaharaan Kamus Melayu. Barangkali dipopularkan dalam sekitar pertengahan abad 21. Ya, iaitu ketika mana negara mempopularkan dasar penswastaan dan dasar pengkorporatan. Apabila kita sudah membicarakan tentang corporation yang wujud dalam negara kita, namun bagi yang mahu mengkaji istilah ini, mereka akan mendapati istilah integriti diterjemahkan secara longgar, iaitu ia berkaitan dengan kejujuran dan keikhlasan. Saya cuba mencari makna ini dalam kamus. Ianya tidak diperjelaskan sedalam-dalamnya tentang makna integriti ini. Ia biasanya hanya dihubungkan dengan kejujuran, dengan keikhlasan dalam setiap kehidupan. Tetapi dari sudut epistemology, the theory of knowledge, kalau kita melihat sebagai contoh dalam Stanford Encyclopedia of Philosophy, melihat integriti sebagai maksud konsep penyatuan dan memperelok diri. Integriti sebagai pegangan terhadap sesuatu. Integriti sebagai suatu tujuan pembentukan moral. Integriti sebagai nilai kebaikan, virtues.
Kesemua ini adalah sekadar pemahaman istilah integriti dari segi literal dan maksud besar yang dibawanya. Namun kalau kita lihat dari konteks teknikal pula, Bank Dunia dan Transparency International masing-masing memberikan takrif yang sedikit berbeza. Begitu juga kalau kita teliti Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009. Namun secara ringkasnya, kesemua definisi tersebut akan berbalik kepada beberapa perkara, iaitu amalan-amalan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang baik dan tadbir urus yang baik, iaitu seperti kegiatan-kegiatan penyalahgunaan kuasa, rasuah, pelanggaran kod etika dan tadbir urus, ya, serta amalan-amalan yang melanggar undang-undang demi memperoleh kepentingan atau habuan peribadi. Jadi, biar dari sumber mana sekalipun definisi yang kita ambil, ciri-ciri ini akan disebutkan. Sebelum saya bercakap tentang integriti dalam sektor korporat, saya suka untuk kongsikan bahawa Malaysia pada tahun 2020 berada pada tangga ke-51 dalam ranking persepsi rasuah antarabangsa oleh Transparency International. Daripada 180 negara yang dinilai, negara kita menunjukkan kenaikan 6 mata, iaitu dari 47 kepada 53 mata. Sekaligus melonjak kedudukan, kita naik sebanyak 10 anak tangga yang sebelumnya berada pada kedudukan 61. Saya masuk ke perkara yang kedua, iaitu senarai garis panduan berkenaan integriti dan tadbir urus sektor swasta. Secara umumnya di Malaysia, integriti dalam sektor korporat swasta akan dibincangkan bersama-sama dengan isu tadbir urus. Kedua-duanya saling berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain. Antara garis panduan yang terdapat di negara kita termasuklah: pertama, garis panduan tingkah laku pengarah syarikat tersenarai dan subsidiari ataupun dalam Suruhanjaya Security. Dalam bahasa Inggerisnya, Guideline on Conduct of Directors of Listed Corporations and their Subsidiaries. Ia menetapkan panduan mengenai tugas dan tanggungjawab lembaga dalam struktur kumpulan syarikat dan keperluan untuk pembentukan kerangka kerja yang membolehkan pengawasan prestasi kumpulan dan implementasi tadbir urus korporat. Kedua, Kod Tadbir Urus Korporat Malaysia MCCG 2021, Suruhanjaya Security, Malaysian Code on Corporate Governance 2021, Securities Commission Malaysia. MCCG memfokuskan kepada pengenalan amalan terbaik, baharu dan panduan lanjut bagi memperkukuhkan budaya tadbir urus korporat syarikat tersenarai. Dalam kemas kini, pada tahun 2021, MCCG memberi tumpuan kepada dasar dan amalan lembaga pengarah mengenai proses, kriteria pemilihan dan pencalonan pengarah. Pada masa yang sama, MCCG menyediakan panduan lanjut berkaitan amalan dengan tahap pemakaian yang rendah seperti yang dilaporkan dalam laporan pemantauan tadbir urus korporat tahunan SC. Ketiga, garis panduan tata cara mencukupi Jabatan Perdana Menteri di bawah subsection 5, section 17A Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia 2009, Guidelines on Adequate Procedures. Objektif garis panduan ini adalah untuk membantu organisasi komersial memahami kaedah pelaksanaan tata cara mencukupi yang boleh dilaksanakan bagi mencegah berlakunya rasuah yang berkaitan dengan aktiviti perniagaan. Keempat,
tadbir urus korporat oleh Bank Negara, iaitu Corporate Governance Central Bank of Malaysia. Draft pendedahan ini menggariskan cadangan penambahbaikan terhadap tadbir urus korporat untuk institusi keuangan pembangunan atau Development Financial Institutions. Secara asasnya, Bank Negara mengharapkan DFI melaksanakan standard minimum yang dinyatakan dan menunjukkan bahawa pengaturan tadbir urus beroperasi dengan berkesan. Dan kelima, panduan tadbir urus korporat edisi ketiga Bursa Malaysia Corporate Governance Guideline Moving from Aspiration to Actualization. Panduan ini bertujuan memartabatkan penerapan dan pelaksanaan amalan tadbir urus korporat dengan memberikan panduan praktikal kepada syarikat tersenarai serta membudayakan penghargaan terhadap pemacu tadbir urus korporat yang mantap. Panduan ini mengukuhkan komitmen bursa untuk menanamkan amalan tadbir urus korporat yang lebih baik antara syarikat tersenarai dan menyelaraskan amalan tadbir urus mereka dengan harapan pihak berkepentingan demi meningkatkan keyakinan pelabur. Kelima-lima kod tadbir ini adalah sekadar garis panduan dan standard yang diperkenalkan kepada para pemain industri. Namun, dalam konteks yang lebih tegas dan bersifat langsung, sudah tentulah kita mempunyai peruntukan undang-undang yang lebih jelas. Misalnya, Seksyen 17A Akta SPRM yang saya sebutkan tadi. Dalam bahagian yang ketiga, saya cuba membawa isu-isu yang berkaitan dengan kes integriti yang berlaku dalam konteks sekeliling kita, termasuklah dalam negara kita. Ini untuk menjadikan panduan dalam kita membuat penilaian-penilaian terhadap amalan-amalan, ya, bagi membuat penilaian terhadap nilai integriti yang sebenarnya. Kebanyakan isu integriti berlaku dengan cara yang agak unik dan sophisticated pada hari ini. Ia tidak semudah memberi dan sekadar menerima rasuah semata-mata atau menyalahgunakan harta syarikat. Sebaliknya, kesalahan integriti dalam sektor korporat sering berlaku dengan cara yang dikaburi muslihat dan dalihan-dalihan yang sangat mengelirukan. Saya teringat dalam istilah Max Weber, seorang ahli sosiologi yang sangat terkenal. Max Weber menggunakan antaranya sebagai contoh, ya, istilah yang dalam konteks bagaimana adanya hubungan di antara sektor korporat dengan kerajaan, iaitu mereka yang menjadi gulungan ahli perniagaan, yang menjalankan perniagaan, yang memerlukan dokongan daripada pihak pemegang kuasa. Nah, ini yang disebutkan oleh beliau sebagai political capitalism, ya, iaitu bagaimana setiap keputusan-keputusan yang dibuat ada kaitannya dengan sistem yang dipakai dalam sesebuah negara atau sistem politik yang diamalkan dalam sesebuah negara itu. Itu satu hal yang cuba dijelaskan dalam konteks political economy. Sebaliknya, kita juga melihat pada hari ini ianya lebih sophisticated dalam sektor korporat, yang hari ini kita melihat dengan pelbagai sistem yang diguna pakai, dengan pelbagai amalan-amalan keuangan yang diperkenalkan, sistem-sistem keuangan yang diamalkan, maka kita akan turut melihat berlakunya
pelbagai muslihat dan dalihan-dalihan yang saya sebutkan tadi. Pertama, saya ambil contoh. Ada mereka yang berselindung di balik pengiktirafan antarabangsa untuk menutup kelemahan urus takbir mereka. Ada saja corporate group yang besar sebagai contoh dan ternama memaklumkan bahawa kumpulannya menerima pengiktirafan antarabangsa atas nama good governance. Sedangkan apabila disuruh membayar sebagai contoh, charge entertainment, kalau dia berurusan dengan kerajaan negeri, yang merupakan salah satu sumber pendapatan tahunan kepada negeri. Tetapi apa yang berlaku ialah ia akan mengumumkan bahawa hasilnya tak ada industri entertainment atau hiburan yang dia operasikan itu tidak memberikan pulangan yang baik kepada syarikatnya. Setiap tahun syarikatnya rugi semata-mata, lantaran itu yang memohon kepada pihak kerajaan, baik kerajaan pusat maupun kerajaan negeri, mengatakan bahawa ianya perlu diberikan insentif-insentif yang berterusan ataupun pembayaran-pembayaran cukai yang dikecualikan. Sedangkan mereka boleh beroperasi begitu lama sekali sampai lebih daripada 15 tahun, 20 tahun. Ya, pusatnya tidak ditutup-tutup juga. Ini contoh saya berikan dari segi pemerhatian yang kita lihat. Kedua, iaitu mungkin menggunakan tokoh-tokoh tertentu untuk mengaburi pelabur, pihak berkuasa dan juga pelanggan. Tokoh-tokoh ini yang kita maksudkan bukan semata-mata daripada kalangan orang-orang yang memegang kuasa, tapi mereka juga ada peranan-peranan dalam kalangan black market mereka, ya, yang menggunakan kuasa itu untuk mengugut, mengancam pihak berkuasa. Dan akhirnya mereka ini memberikan ruang, ya, kepada golongan tertentu untuk membuat kerjasama ataupun satu bentuk persefahaman, sehingga akhirnya kerajaan tidak mempunyai hasil lagi daripada aktiviti perniagaan yang dilakukan itu. Ketiga, menyembunyikan keuntungan dan mengelakkan cukai. Yang ini selalu biasanya kita dengar dan kerap berlaku. Banyak entiti korporat yang apabila mencatatkan keuntungan, tapi sering saja mengisytiharkan kerugian dalam akaunnya. Terdapat beberapa contoh juga dalam soal integriti yang lain seperti yang kita lihat sebelum ini, antaranya kes-kes yang melibatkan dalam negara kita, kes-kes besar seperti dalam kes Felda, dalam kes-kes yang terbaru termasuk yang dibangkitkan baru ini, masalah jabatan audit dalam yang dibuat oleh pihak takbir urus korporat Malaysia. Ada beberapa syarikat, mungkin tidak sesuai untuk saya sebutkan nama-nama syarikat tersebut di sini, tapi kita sedia maklum, contoh apabila audit dilakukan terhadap syarikat yang berkenaan, terdapat sebagai contoh transaksi yang meragukan, yang tidak dapat disahkan, dan dia melibatkan ratusan juta ringgit, ada yang melibatkan berbilion ringgit, sehingga mendatangkan kerugian kepada syarikat yang berkenaan. Dan saya tidak berhasrat untuk mengulas secara terperinci dan mendalam berhubung dengan kes-kes yang saya sebutkan. Tapi apa yang dapat ditekankan adalah dalam kesemua kes yang dipetik ini terdapat beberapa perkara penting. Ia melibatkan sama ada isu salah guna kuasa secara langsung seperti pelanggaran peruntukan undang-undang atau pelanggaran kod etika dan amalan takbir urus yang baik,
atau proses pembuatan keputusan-keputusan yang dianggap tidak meletakkan kepentingan syarikat sebagai pertimbangan utama. Kesemua ini adalah satu perkara yang sangat sukar untuk dicegah secara sepenuhnya. Dan perkara ini sebenarnya berpunca dari beberapa faktor kritikal yang saya simpulkan dalam bahagian 4, iaitu analisis punca, mentaliti dan budaya kerja. Mir Tamari dalam The Challenge of Wealth, Jewish Business Ethics, menjelaskan bahawa dua faktor utama yang membawa kepada ekonomi tidak bermoral adalah pertama, kehendak yang tidak terbatas, dan yang keduanya, keadaan ekonomi yang tidak menentu. Menurut beliau, kedua-dua faktor ini menjurus seseorang untuk melakukan segala kecurangan dan pelanggaran prinsip moral. Dan sekiranya kita teliti dengan lebih mendapat lagi, masalah yang melanda hari ini ialah disebabkan oleh apa yang digelar sebagai unsatiable needs, sehingga membawa kepada kerakusan hidup. Falsafah kehidupan economy of enough bukan sahaja tidak dibajai, malah dalam kebanyakan entiti, sama ada korporat atau pihak kerajaan, prinsip ini adalah sangat asing sama sekali. Jadi tidak hairanlah ada kecenderungan unbridled capitalism telah membawa kesan yang besar bagi sebuah negara dan juga sebuah wilayah. Cara sesebuah entiti korporat melihat kapitalisme dan keuntungan sangat berbeza dengan cara kerajaan atau masyarakat awam melihatnya. Perbezaan sudut pandang ini membawa kepada budaya yang tidak sihat. Ekoran dasar penswastaan negara misalnya, ia telah turut membawa satu fenomena baru dalam dunia korporat, iaitu korporatisme. Kemunculan korporatisme menyebabkan amalan-amalan persaingan dan keuntungan dalam laporan keuangan menjadi ukuran kehebatan. Ketaksuban untuk mengutamakan keuntungan dan perolehan material menyebabkan entiti korporat sudah tidak berminat untuk membincangkan perkara-perkara yang sebenar yang jauh lebih kritikal. Ini termasuklah aspek-aspek seperti sumbangan syarikat kepada masyarakat, pembangunan sumber manusia, keseimbangan hidup dan kerja, kepuasan hati pelanggan, penjagaan alam sekitar, penyuburan budaya kerja yang beretika, jujur dan bertimbang rasa. Daripada Roslina binti Ahmad, soalan saya, dalam kita melestarikan budaya integriti, apakah pandangan yang berhormat terhadap aspek asuhan dan pendidikan nilai masa kini? Adakah kurang mencukupi dan bagaimana organisasi boleh mengamalkan keseimbangan antara nilai manusia dan nilai ekonomi? Terima kasih. Ya, ini merupakan soalan, bukan soalan semasa, soalan yang sering kali dibangkitkan dalam usaha kita untuk membentuk sebuah masyarakat. Nilai-nilai yang baik, ya, dan termasuk juga tentang nilai yang kita menolak perkara-perkara yang menjijikkan dalam masyarakat kita. Dan kesungguhan untuk melakukan ini perlu diteruskan. Walaupun ada usaha-usaha tidak dinafikan oleh pihak kerajaan, baik dari peringkat Kementerian Pendidikan sebagai contohnya, untuk usaha untuk memasukkan dalam kurikulum pembelajaran, ya, dan di peringkat sama ada di peringkat rendah, malah ada yang mengatakan di peringkat tadika lagi perlu diperkenalkan akan nilai-nilai yang baik. Ada dua konsep untuk menanam nilai-nilai yang baik ini. Satu yang diajar, ya, maksudnya belajar, dia faham. Satu lagi yang dipraktiskan. Sebab itu dalam bentuk pendidikan, aspek pendidikan ini bagi saya perlu kita aplikasikan kedua-dua konsep ini. Contoh yang kita lihat dalam satu masyarakat Jepun umpamanya,
dari segi mau menanam nilai-nilai yang baik ini, ia menekankan dari aspek aplikasi praktikalnya. Anak-anak kecil sudah diajar untuk menjaga kebersihan, menyapu lantai dan cuci tandas. Ini contoh ya saya bagi tahu. Begitu juga dari segi menanamkan rasa jijik untuk melakukan pecah amanah ataupun tidak berlaku jujur. Dalam kalau kita lihat ada di kalangan masyarakat, umpamanya dalam masyarakat Jepun, dia suruh budak kecil itu hantar barang sesuatu yang menjadi mungkin tarikan kepada dia, tetapi dia nak test dari segi nilai-nilai yang baik kepada si anak ini supaya barang yang hantar itu diberi kepada yang kawannya yang seorang lagi. Jadi diajar itu dan akhirnya ia membentuk kepada nilai-nilai yang baik. Dia tahu walaupun barang itu bernilai, dia suka, tetapi dia tahu benda itu bukan dia punya, dia bagi kepada budak yang berkenaan yang menjadi pemiliknya. Jadi hal-hal yang begini, contoh-contoh yang begini bukan boleh dilakukan dalam satu tempoh jangka masa yang pendek, tapi ia perlu menjadi satu amalan, satu norma, satu budaya dalam kehidupan masyarakat itu. Sebab itu salah satu aspek yang seringkali ditekankan dalam dunia korporat pada hari ini tentang what kind of corporate culture yang kita nak bina dalam lingkungan kita. Because the corporate culture itu yang akan membentuk sesebuah syarikat itu, sama ada syarikat itu akan menjadi syarikat yang baik ataupun tidak. Saya ambil contoh umpamanya, kalau if you read the Toyota culture, kalau whoever read the book on Toyota, how they build Toyota, dia meletakkan salah satunya nilai percaya kepada diri sendiri. I trust you. Trust itu sangat penting kepada setiap pekerja. Dan yang keduanya juga failure is not an option. Jadi dia memberikan aspek-aspek nilai yang baik ini, dan sehingga kan apabila seorang yang mendapati ia gagal menyiapkan tugasnya dalam tempoh yang diberikan itu, maka dia duduk situ sampai habis. Dan juga dia melihat itu kegagalan ada satu aspek yang diletakkan itu, maka dia akan duduk pastikan sampai dia habis. Bayangkan kita lihat bagaimana budaya yang dibentuk, iaitu apabila dibagi tanggungjawab kepada dia perlu laksanakan. Ada kes sebagai contoh, disuruh dia laksanakan tapi dia tak dapat nak capai tepat pada masanya. Ada kawan yang cuba nak membantu, dia menangis, dia kata jangan tolong, biar dia sampai dia habis. Tapi kawan-kawan yang dia merasakan semangat team spirit yang kuat itu, dia menganggap bahawa ini adalah organisasi bersama, seorang sakit semua sakit, dan akhirnya mereka dapat mencapai kejayaan yang baik. Dan nilai-nilai inilah yang perlu kita bina dalam sektor korporat maupun dalam sektor organisasi seperti usaha dan lain-lain. Baik, terima kasih Dr. Sri. Kita tak banyak masa lagi, soalan datang bertalu-talu. Jadi ini satu soalan menarik daripada Nordina binti Syahrani. Yang berhormat Profesor Ajung Datuk Seri Diraja Dr. Zamri, saya ingin mengemukakan soalan mengenai kes 1MDB. Bagaimanakah caranya kalau kita mahu mengelakkan daripada kes yang seumpama ini berulang, walaupun kita belum pasti akan kesahihan kes tersebut? Terima kasih. Ya, saya tidak boleh mengulas lanjut secara dalam sebab kes ini masih lagi di peringkat mahkamah. Namun, apa yang boleh saya sebutkan di sini ialah pengajaran yang sangat penting untuk kita melihat dari segi aspek-aspek dari segi amalan-amalan korporat yang dilaksanakan. Umpamanya, salah satu aspek yang sangat penting ialah proses audit yang ada dalam setiap korporat. Di USAS ada proses-proses audit yang dilakukan, ada audit dalam, ada audit luar. Ya, satu perkara yang sangat mustahak untuk dibuat dari masa ke semasa. Dan begitu juga proses forensic audit. Forensic audit ini adalah juga merupakan satu pengalaman
yang baik untuk kita pelajari daripada peristiwa-peristiwa yang berlaku ini. Demikian juga sebarang urusan-urusan yang berkaitan dengan transaksi dan sebagainya, tanggungjawab di peringkat management, top management sangat-sangat penting, iaitu untuk memastikan supaya setiap yang dibuat itu mempunyai proses-proses yang baik. Jadi ini antara pengalaman-pengalaman yang perlu kita lihat agar dari segi pengurusan-pengurusan, keputusan-keputusan yang dibuat perlu dijadikan pengajaran kepada semua agar ia tidak melepasi daripada etika-etika yang pertama. Yang keduanya, tidak boleh berasaskan hanya kepada mendengar ya ataupun menyuruh tanpa ada bahan-bahan bukti atau keputusan-keputusan mesyuarat yang jelas. Jadi banyaklah kalau hal ini, kalau dia menjadi satu episod yang besar ya. Jadi tentunya kalau nak membincangkan hal ini dalam sudut corporate management dan corporate culture, ia menjadi satu panduan yang sangat-sangat mustahak untuk kita merencanakan masa depan ya, pengurusan korporat dalam negara kita dan juga di mana-mana saja. Okey, terima kasih Datuk Seri. Banyak soalan-soalan tapi kita paksa menghadkan, dan ini soalan terakhir daripada Profesor Datuk Dr. Ahmad. Soalannya, Datuk Seri, adakah soalan ini adalah mengenai peranan IIM. Pada masa ini, bangunan IIM adalah bangunan yang usang. Ini mencerminkan kedudukan yang kita berikan kepada isu integriti. Mampukah kerajaan meningkatkan status IIM di negara ini, termasuk memberikannya peningkatan wajah, memberikannya bangunan yang lebih moden dan presentable macam bangunan BNM, dan memperuntukkannya lebih banyak dana untuk penggunaan teknologi moden yang dapat meningkatkan integriti di negara ini. Saya setuju dengan pandangan Profesor tadi, iaitu saya pun lihat seringkali lalu ke bangunan itu dengan keadaannya. Bangunan itu agak uzur ya, terlalu lama. Sudah sampai masanya untuk kerajaan memberikan perhatian yang sewajarnya ke arah membina semula image, bukan hanya terlambang pada bangunannya. Bagi saya, yang lebih mustahaknya ialah sejauh mana seriusnya kerajaan untuk meningkatkan semula usaha-usaha pembinaan integriti di dalam negara kita. Dan ini boleh terjelma dengan komitmen kerajaan untuk membina bangunan. Tapi yang paling mustahaknya ialah pelbagai program-program perlu diatur semula. Dan pengupayaan semula kepada IIM, contohnya dalam bentuk pembiayaan, bajet oleh kerajaan kepada IIM ini. Kerana idea penubuhan pada tahun 2004 itu, saya masih ingat lagi, tak silap saya waktu zaman Pak Lah dulu, ketika itu kerajaan sangat-sangat memberi perhatian kerana bagi membentuk budaya baru dalam negara kita, ketika mana kita sedang deras berada di atas landasan ya, kemajuan negara dengan pembangunan dengan korporat, istilah korporat diperkenalkan. Semua orang nak jadi korporat waktu itu, semua berlomba-lomba nak jadi kaya raya dan sebagainya, dan akhirnya kerajaan mencetuskan idea penubuhan institut yang integriti ini. Jadi ini merupakan satu idea yang sangat baik yang perlu didokong oleh kerajaan melalui penambahbaikan, iaitu dengan menambah bajet kepada IIM ini. Mungkin ada yang akan mempersoalkan ya dari segi Dr. Latif tahulah the value of utilitarian ya kan, because there is no value in it, because apa yang buat itu maksudnya duit tu bagi habis gitu aja.
Tetapi kita kena faham nilai-nilai kebaikan tidak boleh hanya diukur daripada nilai-nilai utilitarian semata-mata, iaitu ada untung rugi. Tetapi ini merupakan satu proses pembinaan negara, satu proses pembinaan masyarakat. Kerana kalau mereka tidak dibentuk dengan nilai yang baik, ya, maka negara juga akan mengalami kerugian. Sebab itu ini adalah aspek-aspek keuntungan kepada negara. Jadi saya harap kerajaan akan memberi perhatian serius untuk mengupayakan semula perekayasaan IIM itu perlu dilakukan semula. Terima kasih Datuk Seri, dengan jawapan itu tamatlah sesi soal jawab kita. Terima kasih kepada Datuk Seri kerana sudi meluangkan masa bersama-sama kita berkongsi pengalaman dan ilmu kepada semua peserta pada hari ini. Izinkan saya untuk memberikan sedikit rumusan daripada syarahan perdana hari ini. Sebenarnya tuan-tuan, puan-puan yang dihormati sentiasa boleh mengikuti balik syarahan ini dalam platform YouTube. Walaupun saya meringkaskan beberapa perkara yang penting. Datuk Seri Dr. Zamri tadi telah memulakan syarahan beliau dengan memberi definisi ataupun makna kepada istilah integriti, dan antaranya integriti itu bermaksud wholeness ataupun sepenuhnya, dia bukan serpihan. Dia juga membawa maksud purity, correctness atau kesucian, dan banyak-banyak konsep dan jelas ini adalah konsepnya abstrak, tetapi Datuk Seri Diraja Dr. Zamri terus mengumpulkan beberapa tindakan-tindakan praktikal yang dijalankan di Malaysia, ya, khususnya dengan garis-garis panduan, ya, tata cara dan tadbir urus korporat bank negara contohnya, ya, panduan tadbir urus bursa dan lain-lain yang telah diadakan. Dan kemudiannya Datuk Seri juga membuat sedikit analisis dan berbangkit beberapa kes walaupun tak disebutkan secara jelas, tapi kita tahu terdapat kes-kes tertentu di Malaysia yang membabitkan tadbir urus yang menimbulkan kesangsian, ya, dan berlaku apa yang kita boleh sebut sebagai corporate deviance, ya, ataupun kesungsangan korporat. Dan Datuk Seri Dr. Zamri juga telah melihat perkara ini mungkin timbul kerana dalam dunia yang sangat mementingkan kepada ekonomi sebagai asas dalam menilai kebolehan sebuah masyarakat atau satu kumpulan, maka terdapat this issue unbridled capitalism, maksudnya kapitalisme yang tidak ada had, ya, yang tidak dikekang, dan juga konsep corporatism, ya. Dan pada akhirnya Datuk Seri telah menyediakan beberapa tindakan, ya, yang patut kita lakukan. Pertama, dari persoalan yang dikemukakan juga timbul perkara ini, iaitu kita harus menyemai sifat-sifat ini, kejujuran, keikhlasan sebagai asas kepada kejayaan. Jadi kita terlalu menekankan kepada kekayaan dan tidak kepada kejujuran. Jadi ini timbul masalah, ya, dalam menentukan sama ada kita mementingkan keuntungan korporat ataupun tanggungjawab sosial korporat. Kemudian Datuk Seri juga menerangkan perlunya transparansi di dalam semua tadbir urus. Semua orang kena tahu apa yang berlaku supaya tindakan dapat dibuat untuk membetulkan keadaan. Terutamanya disebutkan juga kita mungkin menggunakan teknologi yang sedia ada yang boleh memberikan ketelusan, ya. Dan akhirnya Datuk Seri juga menekankan pentingnya whistleblowing atau whistleblowing sebagai satu kaedah. Dan mungkin ada kaedah-kaedah lain lagi seperti ombudsman, external ombudsman ke apa yang boleh digunakan untuk memastikan bahawa walaupun kita ada board of directors, kadang-kadang board of directors juga terlalu tidak
walaupun mereka mewakili masyarakat dan juga pemegang saham, kadang-kadang mereka terlepas pandang. Okey, saya rasa itu saja rumusan saya, dan sekali lagi saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Berhormat Profesor Ajung Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir atas syarahan perdana tadi. Terima kasih juga kita ucapkan kepada semua para peserta yang hadir pada hari ini, yang menjadikan majlis hari ini satu yang berjaya. Sekarang saya serahkan semula program ini kepada pengacara majlis. Terima kasih. Terima kasih Profesor Dr. Abdul Latif. Dengan berakhirnya sesi soal jawab, maka berakhirlah program syarahan perdana Profesor Ajung siri pertama ini. Kami, warga Universiti Sultan Azlan Shah, mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Berhormat Profesor Ajung Datuk Seri Diraja Dr. Zamri bin Abdul Kadir kerana telah menjayakan program kita pada hari ini. Terima kasih juga diucapkan kepada anda yang setia bersama-sama kami sehingga ke penghujung program. Kami ingin memohon maaf kerana yang amat berbahagia Profesor Ajung Tun Ahmad Sarji bin Abdul Hamid tidak dapat turut serta pada hari ini atas sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Namun begitu, beliau akan memberikan syarahan perdana Profesor Ajung pada siri yang kedua pada satu tarikh yang akan ditetapkan. Tahniah diucapkan kepada semua pihak yang telah menjayakan program syarahan perdana Profesor Ajung siri yang pertama ini. Sekian sahaja daripada saya. Assalamualaikum dan jumpa lagi.